Bila baru, semua lebih untukmu. Lebih banyak masa berbual, lebih banyak masa bersosial. Hotlink Prepaid serba baharu kini dengan 5G. PAS internet 5G baharu. Dapatkan 75GB internet hanya RM45. Lebih nilai dengan 20% pulangan tunai untuk setiap pembelian PAS internet bulanan. Barulah lebih internet 5G, lebih pulangan tunai. Kalau lambat, rugi nanti. Dapatkan sekarang. Gitu, insyaAllah. Okey, dan kepada anda yang selalu bersama dengan Lin untuk jam 12 tengah hari, setiap hari Khamis jam 12 kita ada Usrah Jiwa menanti anda kejap je lagi. Tapi kita lain dulu Sang Pencipta Naam, terus bersama dengan kami di Zayan, destinasi nasyid anda. Allah yang Maha Agung telah ciptakan alam beserta isinya dan menghiasnya dengan keindahan mutiara lautan. Ia karuniai kesejukan angin malam dan kilau cahayanya di kala fajar menyingsing pagi, anugerah sang ilahi. Kepada setiap umat manusia Allah berikan pengetahuan dari langit dan dari bumi agar kita bertakwa, dan Ia ciptakan hamparan bintang yang menghiasi malam. Segalanya telah diciptakan agar kita bersyukur padanya. Aroma bunga liar harum semerbak dan kelembutan cahaya bulan di kala purnama Allah taburkan seberkat cinta kasih-Nya. Agar kita bersyukur padanya. Zayan 10.3 bertemu dengan Sislin Arifin. Sang Pencipta Naam baru saja berlalu. Terima kasih banyak kepada yang masih lagi terus kekal setia bersama dengan Sislin. Untuk anda bertweet-tweet dengan gang Twitter Zayan, boleh follow tweet handle kami ZayanMY atau juga boleh follow Instagram dan juga Facebook kami Zayan.my. Kejap lagi kita ada Usrah Jiwa nak bercakap mengenai stigma masyarakat kepada pejuang-pejuang penyakit kesihatan mental. Juga kita ada lagu-lagu indah ini akan dimainkan untuk anda. Subhanallah. Keroncong zikir doa Isman Hejaz. Hijrah Nausihat.
Istikharah Cinta Sigma. Semuanya selepas ini jam 12.30 hari nanti terus bersama dengan kami di Zayan, destinasi nasyid anda. Ini bukan nak cucuk, tapi dengar. Lazada ada, Diskaun gila, jangan tak beli. Lazada ada, Shipping pantas lagi free. Lazada Jualan 99 puas hati. Tengah bercuti tapi nak tengok Premier League. Astrogo percuma untuk anda. Dalam jam tapi anak menangis nak tengok Mecca Mato. Kan Astrogo percuma? Ada kat hostel tapi nak tengok Project High Council. Percuma. Ya, masih percuma. Tiba-tiba teringat K-drama masa beli belah. 100% Astrogo percuma. Muat turun dan aktifkan Astro Go di saluran 200. Apa tunggu lagi? Percuma kot. Astro Go, percuma untuk semua pelanggan Astro. Kalau anda dengar ni, mungkin anda sekarang berada dalam kereta kan? Saya ada pesanan khas untuk golongan yang selalu menumpang. Bila kali terakhir anda tong duit minyak dengan rakan anda? Walaupun rakan baik anda tu tak pernah minta duit minyak, tapi kan lagi manis kalau anda senyap-senyap memberi dengan tanda sedekah. Nabi SAW sendiri ada berpesan, tidaklah sedekah itu mengurangi harta. Pesanan indah ini daripada saya, Hadari aka Ustaz Bola di Zayan, destinasi nasyid anda. Jangan lupa, save tau nombor Zayan Digi 016-917-5555. Sebab kalau ada apa-apa, bolehlah teks or voice note dekat kami. Untuk terma syarat serta notis privasi, layari laman web kami zayan.my. Dikuasakan oleh Digi. Menangi mesin kopi Nespresso dengan pelan Celcom Digi Fiber, pelan pasca bayar atau pelan internet bulanan prabayar kami. Cepat ke cawangan Celcom atau Digi terdekat hari ini. Zayan Bas Pro 2. Sempena bulan kemerdekaan, nikmati e-voucher Grab RM30 apabila anda perbaharui insurans kenderaan dengan Pro 2 Total Protect Plus. Layari pro2.com.my. Tertakluk terma. Healing dengan cara yang berbeza. Anda semua dijemput untuk memeriahkan konsert Mega Zikir Terapi. Pengisian indah yang dipersembahkan oleh selebriti nasyid dan artis terkemuka Malaysia. 16 September 2023, Hari Malaysia jam 8 malam di ZEP Kuala Lumpur. Konsert Mega Zikir Terapi, A Music Healing Journey. Layari zayan.my untuk info lanjut. Zayan Bas Pro 2. Raikan Merdeka dengan menikmati tawaran istimewa diskaun sehingga RM4,500. Pandu pulang kenderaan Pramilik yang diiktiraf Pro 2 hari ini. Kunjungi pov.pro2.com.my. Tertakluk terma. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannata wa a'udhu bika min sakhatika wan nari. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannata wa a'udhu bika min sakhatika wan nari. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon redamu, jua syurga, dan aku berlindung dari murkamu serta neraka. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon redamu, jua syurga, dan aku berlindung dari murkamu serta neraka. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannata a'udhu bika min sakhatika wan nari. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannata wa a'udhu bika min sakhatika wan nari. Pelbagai perkongsian menarik selepas ini di Zayan 10
bersama Lin Arifin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Betul tu, masih lagi bersama dengan saya. Tapi hari Khamis macam biasalah, dah 2 minggu lepas kita dah mulakan Usrah Jiwa Zayan X Miasa. Miasa adalah sebuah NGO yang memperjuangkan kesihatan mental di Malaysia ini ya. Dan kita juga bawakan pejuang-pejuang itu sendiri untuk berkongsi kisah mereka. Tetapi hari ini kita nak fokuskan kepada benda yang masih lagi menebal di Malaysia, iaitu stigma terhadap pesakit-pesakit atau pejuang-pejuang penyakit kesihatan mental. Okey, kita bersama dengan Presiden Miasa sendiri, iaitu Puan Anita, dan juga Ustaz Muhammad Noor Derus, Vice Presiden kedua di Miasa. Okey, jadi bila kita bercakap mengenai stigma, saya sebagai bekas pejuang penyakit kesihatan mental ni pun pernah menghadapi stigma. Saya sebagai frontliner di bahagian media kan, saya pun pernah orang kata di label lah sebagai orang yang tidak kuat iman, dan yelah adalah di Zayan kan. Betul. Kita menerima benda tu dengan hati yang sangat perit lah sebenarnya kan, tapi kita perlu juga lalui dan kita nak fokuskan kepada stigma yang yang diberikan kepada pejuang-pejuang kita. Tapi sebenarnya kita nak tahu secara mukadimahnya apa definisi stigma tu, Puan Anita. Betul. Okey, terima kasih banyak-banyak Lin. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dalam konteks kesihatan mental itu sendiri, stigma ni membawa maksud persepsi negatif secara umum masyarakat lah tentang isu kesihatan mental, tentang penyakit mental dan juga terhadap individu-individu yang hidup ataupun berjuang dengan penyakit mental. Macam Lin katakan tadilah, bila kita orang tahu bahawa kita ada penyakit mental, biasanya label-label dan penghukuman itu hadir kan, walaupun tidak semestinya benar. Jadi ini stigma ni memang dia sesuatu yang negatif. Itu bahasa mudah ni lah. Okey, dan juga diskriminasi berlaku juga kan, dan betul, biasa dikaitkan dengan isu-isu kesihatan mental ni. Mereka yang berjuang dengan penyakit mental ni, macam Lin sendiri, kalau saya berjumpa dengan psychiatrist, saya akan career saya akan jeopardize my career macam tu contohnya. Dan saya kalau tak tenang, ambillah wuduk macam tu kan. Ada benda-benda yang macam psikologi ni sebenarnya dari Kristian. Ini adalah antara perkara yang Lin terima sendiri secara personalnya. Okey, dan mungkinlah kan kita di Zayan ini sebagai Muslim lagi lah, kita bila bercakap mengenai spirituality, benda-benda ni memang kita ketengahkan. Memang dia dah menjadi rutin harian kita, dan tak sepatutnya benda ini kita jadikan sebagai diskriminasi ataupun melabel orang dengan perkara-perkara seperti itulah. Kurang iman, tidak banyak berzikir, tidak bertahajud, kurang solat dan sebagainya. Jadi sebagai umat Islam itu sendiri, mungkin kejap je lagi kita nak bersama dengan Ustaz macam mana Islam memandang stigma dan diskriminasi ini. Kejap je lagi, okey? Terus bersama dengan kami di Zayan, destinasi nasyid anda. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzu bika minan nar. Allahumma innaka tuhibbul afwa fa'fu anna. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Hanya padamu kami meminta, hanya padamu tempat kami mengadu. Oh ya Allah, pimpinlah hamba-Mu. Oh ya Allah, Kau rahmatilah kami. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu
Zayan 10.3 berteman kasih Sislin Arifin. Usrah Jiwa Zayan X Miasa, sebuah badan NGO yang memperjuangkan pejuang-pejuang penyakit kesihatan mental. Bersama dengan kita Presidennya Puan Anita dan juga bersama dengan Ustaz Muhammad Doderus, Vice President yang kedua. Dan hari ini kita nak fokuskan kepada stigma, benda yang masih lagi menebal di Malaysia ni, yang kita kalau boleh nak kurangkan, kalau boleh nak bunuhlah stigma. Betul. Ni tak nak langsung ada kan. Okey. Dan antara contoh-contoh yang diterima stigma, pejuang-pejuang terima selalunya adalah seperti apa, Puan Anita? Kalau kita nak cakap pasal stigma ni kan, Lin, sampai besok pun tak habis sebenarnya kan. Betul. Tapi biasanya kalau saya, yang paling saya tak gemar mendengar adalah tak boleh sembuh. Biasanya ini yang orang selalu ada persepsi ni. Kalau kita hidup dengan penyakit mental ni, kita dah tak boleh bekerja, kita tak boleh membuat keputusan dengan baik, orang pun takut dengan kita. Dan biasanya kalau secara umum, kalau individu tak ada orang kata pengetahuan, biasanya dia akan anggap orang yang ada penyakit mental ni adalah gila, berbahaya, kalau tak makan ubat je bunuh orang contohnya. Dan bagi saya sendiri yang hidup dengan penyakit mental bersama dengan ribuan jutaan sebenarnya masyarakat global, kalau kita bercakap tentang penyakit mental ni, penyakit mental boleh sembuh walau betapa kronik ataupun betapa severnya penyakit mental ni, tetapi perlu diberikan satu pendekatan yang menyeluruh. Seperti kita dah sebutkan banyak kali kan, biopsychosocial dan spiritual ini sebenarnya sangat penting. Sebab bila kita dah ada penyakit mental ni, kita tidak lagi seperti orang lain yang contohnya lain kan, kita tak cukup tidur contohnya, tak makan dengan betul, tak menjalankan gaya hidup yang sihat. Kita dah tak boleh begitu. Tetapi sebaliknya, ia adalah sesuatu yang perlu kita lakukan setiap hari, iaitu penjagaan kesihatan mental yang baik. Jadi ini membawa maksud apa? Kena tidur cukup, kita kena cukup rehat, kita kena kurangkan stres kalau kita dah pun penat bekerja, mengamalkan pemakanan yang sihat, beriadah, menjalankan kehidupan yang orang kata yang berkualiti, meluangkan masa-masa kan bersama dengan ahli keluarga, rakan-rakan dan sebagainya. Tetapi yang penting juga bagi saya adalah komponen spirituality ataupun beribadah kan, membaca Quran. Benda-benda ni semua sangat membantu sebenarnya, sebab sudah tentu ini adalah satu perkara yang therapeutic, yang healing kan bagi kita. Jadi sudah tentu bukan semua orang boleh melakukan semua perkara ini, tetapi kita ambil one step at a time, kita panggil. Jadi yang paling penting take away daripada sini adalah pendekatan yang holistik ataupun menyeluruh. Ini penting. Okey, itu dia. Kadang kita dengar kan, orang kata solat lah, betul, zikir lah, wuduk lah dan sebagainya kan, seolah-olah itu adalah rawatan kepada penyakit kesihatan mental ni kan. Sebenarnya 4 aspek tadi yang diperkatakan, social, spiritual dan juga orang kata biologi, psikologi ni semua sangat penting lah. Empat ni kena lengkap. Empat ni komponen penting untuk melengkapkan rawatan kita kan. Tapi macam mana kalau kita nak bercakap mengenai, macam Lin tanya sebelum tadi kan, di awal-awal tadi, macam mana Islam memandang stigma dan diskriminasi ini sebenarnya, Ustaz? Baik, terima kasih Radio Zayan dan DJ Lin. Satu hakikat tentang manusia ni, Allah kata rata-rata kita berhukum dengan sangkaan. Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. In yattabi'una illa dhanna innahum illa yakhrusun. Kalau kamu ikut kebanyakan manusia atas muka bumi ni, kamu akan sesat daripada jalan Tuhan. Kenapa? Rata-rata manusia buat keputusan berdasarkan sangka-sangka, dengar-dengar, rasa-rasa. I think ni my opinion, your opinion, I think, I rasa, I Google, I baca sikit pamphlet ni, I buat rumusan. Jadi ini sebenarnya akar kepada stigmatization, stigma dan juga diskriminasi. Kerana tidak ada budaya ilmu. Budaya ilmu ni apa? Bila kita dengar sesuatu, depression ke, anxiety, bipolar, skizofrenia, apa ini? Okay, kejap. Aku tanya apa ni, dekat mana aku nak dapat jawapan? Dia ada teratur proses dia kan? Betul. Aku nak tahu, aku mesti tanya pakar lah. Betul. Aku tak tanya jiran aku yang tak tahu apa-apa. Betul. Kan? Aku tak tanya kawan aku kat kedai kopi yang dia pun tak tahu apa-apa. Aku tak tengok TV, tengok daripada movie, lepas tu aku deduce ataupun rumuskan. Tak, aku akan tanya pakar. Jadi bila kita melakukan proses ni, tanya kepada pakar, tanya orang yang betul-betul faham, insya-Allah stigma dan diskriminasi itu akan turun. Sebab stigma ni apa? Kita campak satu label kepada orang, dan label tu sebenarnya tak kena kepada dia. Kalau kena, tak salah. Kan? Katalah orang yang malas, kita kata dia malas. It's okay. Itu bukan stigma.
Tapi orang yang ada anxiety, lepas tu kita kata gila. Itu adalah satu pelabelan yang zalim. Yes, Kan? betul. Dan bila kata gila ni, orang masyarakat awam pula faham tak waras. Bila tak waras, orang takut, orang tak nak bercakap dengan dia, orang tak nak berkawan dengan dia. Ini juga menghadang dia daripada mendapatkan rawatan yang terbaik. Kan? Diskriminasi pula, prejudis kan. Prejudis tu apa? You prejudge something. Sebelum you faham sesuatu, you dah menghukum. Ini semua adalah bercanggahan dengan nilai-nilai Islam. Islam menekankan budaya ilmu. Everything you want to do, you nak buat semua benda, you kena berasaskan kepada bukti, fakta, ilmu, data yang betul. Bukan rasa sembarangan, fikir ikut hawa nafsu, lepas tu campak label kepada orang lain. Ini dosa yang masyarakat buat kepada ramai pesakit-pesakit mental di luar sana. Dan dia bakal memudaratkan sebenarnya. Dia bakal, ialah bila dia dilabel, dia takut nak cari bantuan. Dan dia akhirnya memudaratkan diri sendiri juga sebenarnya. Dan Itu orang yang cakap tu pun, kalau kena kepada dia, dia akan discriminate against himself, against diri dia sendiri. Dia akan stigmakan diri dia sendiri. Dia tak nak campur orang sebab dia kata aku gila. Kan? Sebab dia lontar yang sama pada orang lain, lalu bila dia kena, dia pun buat yang sama pada diri dia sendiri. Bahaya. Normally bila kena pada diri sendiri tu sukar dia lebih sukar untuk bangkit. Okey, alright, kejap je lagi, macam mana stigma dan diskriminasi dalam penyakit mental ni boleh memberi kesan yang mendalam kepada pesakit kesihatan mental ni. Kejap je lagi kita kembali bersama dengan Puan Anita. Okey, lain dulu Rahmatul Lil Alamin Mahizin, terus bersama dengan kami di Zayan, destinasi nasyid anda. يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي، حبيبي يا محمد، أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد، يا رحمة للعالمين يا محمد، يا من حليت حياتنا بالإيمان، يا من بجمالك علمت الإحسان، يا من نورت قلوبنا بالقرآن، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي، حبيبي يا محمد، أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد، يا رحمة للعالمين يا محمد، صلى الله على خاتم الأنبياء.
Zayan 10.3 bertemu kasih Selin Arifin masih lagi dalam Usrah Jiwa. Zayan X Miasa, sebuah NGO yang memperjuangkan pejuang-pejuang penyakit kesihatan mental bersama dengan Puan Anita presidennya dan juga bersama dengan Ustaz Muhammad Nordrus vice presiden kedua mereka. Dan hari ini kita bercakap mengenai stigma dan juga diskriminasi terhadap pejuang-pejuang penyakit kesihatan mental yang masih lagi menebal di Malaysia. Saya juga adalah salah seorang yang pernah dilabel. Okey, jadi apa sebenarnya, macam Lin sendiri, Lin pernah terkesan lah. Maksudnya memang memberi kesan yang mendalam dan juga memberi impak kepada kehidupan saya. Jadi bila bercakap mengenai bagaimana stigma dan diskriminasi dalam penyakit mental ni boleh memberi kesan yang mendalam kepada pesakit-pesakit ataupun pejuang-pejuang kita ni, Puan Anita. Boleh. Okey. Mungkin saya kongsi sikit, Elin, waktu saya sendiri bergelut 9 tahun yang lepas. Kesan kepada saya di awal fasa pergelutan tu adalah kita berasa sangat malu dan sangat takut. Kita malu sebab keyakinan diri kita ni hilang. Kita rasa sangat rendah diri. Kita rasa bahawa kita tak boleh keluar daripada kemelut dengan apa saja penyakit mental yang kita hadapi ataupun cabaran-cabaran ni lah. Sebab cabaran itu tidak serta-merta dapat dilihatkan oleh orang-orang di sekeliling kita. Kita sendiri pun tak memahaminya sebenarnya. Jadi pertama sekali, bila kita kesannya adalah ia menjadikan kita sukar dan lambat untuk mendapatkan pertolongan, rawatan dan bantuan yang kita perlukan. Jadi kita kena faham, bila kita lambat mendapatkan bantuan rawatan, ia akan lebih memudaratkan bukan saja diri sendiri, Lin, tetapi semua sebenarnya, sebab dia menjejaskan perhubungan, dia menjejaskan pekerjaan. Yalah, bila kita lambat mendapatkan rawatan, nak bekerja balik pun menjadi sukar, betul? Dan juga kita sebenarnya reinforce stigma, sebab orang di sekeliling kita akan cakap, Puan Anita kan betul, orang yang ada penyakit mental kan tak boleh bekerja, orang penyakit mental kan tak boleh sembuh, disebabkan oleh stigma tu kita sendiri internalize. Jadi sudah tentu lambat dan susah untuk mendapatkan rawatan, sebab walaupun kita mendapatkan intervensi awal ataupun kita mendapatkan rawatan kan, Lin, dia bukanlah serta-merta tu boleh terus baik ataupun terus sembuh. Sebab dia adalah satu proses sebenarnya. Sebab kita nak kena faham apa gejala kita. Betul. Dan juga yang paling penting adalah punca utama ni, dia punya crux ni apa sebenarnya. Kita mendapat penyakit mental ini kenapa? So dia punya penyebab ni utama ni, kita perlu address this issue first. Dan kemudian kita nak memperbetulkan gaya hidup dan sebagainya. Itu perlukan masa tau. Dia bukan sesuatu yang, yalah, kita macam Ustaz selalu kata, kita nak implement habit pun 40 hari contohnya kan. Jadi bayangkan saya nak memperbetulkan gaya hidup saya, nak tidur awal tu pun, Lin, ya Allah, Tuhan je yang tahu seksanya nak tidur 10 malam ni, Ustaz. Sebab sebelum ni tidur 1-2 pagi kan. Kita nak tune balik diri, nak tidur 10 malam tu pun susah. Jadi untuk nak memperbetulkan gaya hidup tu jadi susah. Keduanya, bila kita ni, kalau saya nak mewakili Miasa lah, dia sebenarnya counterproductive. Bila kita terus-menerus stigmakan orang, NGO seperti kami ni yang berusaha ni sekeras-kerasnya di komuniti ni, kan susah untuk kami apabila kita terus-menerus ada stigma. Jadi kalau boleh kita menimba ilmu, kita jangan ataupun mudah dan cepat menghukum. Kita datang daripada satu, orang kata, sifat yang maybe I don't know everything. Ada possibility that there are different ways of thinking about this kan. Dan kita perlu menimba ilmu, kita perlu berinteraksi dengan individu yang hidup dengan penyakit mental supaya kita tahu sebenarnya cabarannya bagaimana. Individu ini bersifat begini kenapa? Tingkah lakunya begini kenapa? Macam Ustaz kata tadi, jangan ikut rasa-rasa, jangan ikut dengar-dengar. Tetapi kita sendiri yang bertanya, kita sendiri yang berinteraksi, dan ini kita namakan contact based education. Dan di situlah kita dapat mengurangkan stigma dan macam Lin katakan tadilah, kalau boleh menghapuskanlah stigma ni selama-lamanya. Tapi inilah kesannya sebenarnya, dan akhirnya apabila kita tidak mendapatkan bantuan, kita bergelut bersendirian, kita akan merasa putus asa, Lin. Kita akan merasa tidak ada jalan keluar. Kita akan rasa bahawa kita seorang-seorang je dalam dunia yang ada penyakit ini. Dan kemudian suicidal thoughts ataupun pemikiran untuk membunuh diri ini akan hadir, which is very intrusive. Sebagaimana kalau kita demam, kita batuk sesama dan sebagainya, tak boleh nak tahan. Begitu jugalah dengan pemikiran begini, yang kalau kita tidak mendapatkan intervensi, ia adalah sesuatu yang sangat kompleks dan mungkin kejadian-kejadian na'udzubillah yang tidak diingini boleh berlaku, iaitu bunuh diri. Jadi inilah yang kesan yang
bagi saya sangat mendalam yang kita perlu prihatin. Itu dia kan. Memanglah bila kita sendiri rasa macam tak jumpa jalan keluar, rasa macam stuck there kan, rasa macam miserable sangat. Hopeless sangat, betul. Kita pernah trap, Lin pernah trap juga dalam situasi itu. Okey, kejap je lagi. Apa yang semestinya Ustaz kita lakukan sebagai seorang Muslim ni untuk kita kurangkan stigma ini? Okey, kejap je lagi. Terus bersama dengan kami di Zayan, destinasi nasyid anda. Mereka mahu kami ketakutan dan menanam kebencian. Mereka mahu kami kubukan rasa cinta dan harapan. Apakah mereka fahami kuasa sebenar cinta ini? Walau bahagia dan damai kami dirampas, walau dihentam tiada belas, takkan menafikan cinta. Oh, 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 takkan tewas. Mungkin kesumat sering mencatas, mungkin tirani masih mengganas, takkan menafikan cinta. Oh, 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 takkan tewas. Oh, yeah. Mereka mahu kami memadamkan cinta tanah air ini. Mereka mahu kami menjadi antagonis kisah ini. Apakah mereka fahami kuasa sebenar cinta ini? Walau bahagia dan damai kami dirampas, walau dihentam tiada belas, takkan menafikan cinta. Oh, 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 takkan tewas. Mungkin kesumat sering mencatas, mungkin tirani masih mengganas, takkan menafikan cinta. Oh, 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 takkan tewas. Cinta takkan tewas. Sungai cinta tak pernah berhenti mengalir. Mengapa harus dipilih angkur mengatasi cinta? Hingga hilang belas insani yang membutakan mata sendiri. Walau bahagia dan damai kami dirampas, walau dihentam tiada belas, takkan menafikan cinta. Oh, 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 takkan tewas. Mungkin kesumat sering mencatas, mungkin tirani masih mengganas, takkan menafikan cinta. Oh, 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 takkan Lagu nasyid terindah, terbaik dan terkini. Zayan. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah
محمد رسول الله لا إله. Guys, anda boleh kongsikan sebarang pendapat untuk penambahbaikan stesen Radio Zayan dan juga anda boleh sertai perbincangan kami melalui topik yang dibawakan oleh Zayan dengan cara WhatsApp ke nombor Zayan Digi 0169175555 yang dikuasakan oleh Digi menangi mesin kopi Nespresso dengan pelan Celcom Digi Fiber, pelan pascabaya atau pelan internet bulanan Prabaya kami. Cepat ke cawangan Celcom atau Digi terdekat hari ini. Digi WhatsApp eksklusif di Zayan, destinasi nasyid anda. Zayan 10.3 bertemu dengan Sislin Arifin. Masih lagi dalam Usrah Jiwa bersama dengan Presiden MIASA Puan Anita dan juga Ustaz Muhammad Nodrus, Vice Presiden kedua mereka. Usrah Jiwa ini adalah satu segmen, kalau kata anda mungkin baru je bersama dengan Lin. Segmen ini memperjuangkan pejuang-pejuang penyakit kesihatan mental, bercerita mengenai kisah-kisah perihal kesihatan mental itu sendiri. Dan hari ini kita bercakap mengenai stigma bersama dengan Puan Anita dan juga Ustaz Muhammad Nodrus, Vice Presiden kedua mereka. Kita bercakap mengenai stigma yang menebal juga di kalangan Muslim Muslim itu sendiri. Macam mana tu Ustaz, kalau kita sebagai Muslim perlu mengurangkan diskriminasi dan juga stigma kesihatan mental ni? Pertama sekali kita kenalah faham bahawa manusia ni rumit. Manusia ni makhluk yang kompleks. Ya. Kena pujuk banyak kali ni. Sebab apa? Sebab bila kita anggap manusia ni senang je, simple kan. Kalau dia berlaku A maka B, kalau B maka C. Dia bukan semudah itu. Kadang rohani dia okey, tapi mungkin organ otak dia tu ada gangguan sedikit. Kadang rohani okey, organ otaknya okey, tapi dia punya environment sekeliling dia ada tekanan yang luar biasa. Jadi kita kena consider ketiga-tiga isu ini supaya kita tidak bermudah-mudah melabel dan sebagainya. Sebab bila ada consideration yang sebegini, kita punya penghukuman tu dia akan datang lambat sikit. Kalau menganggap benda ni simple, maka dia cepat. Penghukuman dan pelabelan tu akan datang begitu cepat. Allah pun sebut dalam Al-Quran bahawa Allah cipta Nabi Adam tu dia daripada tanah liat. Maksud dia ada aspek tubuh, ada aspek fizikal manusia. Lepas tu nafakhtu fihi min ruhi. Allah Subhanahu Wa Taala tiupkan daripada rohnya. Maksud dia ada aspek spiritual di situ. Kan? Jadi bila jadi manusia, ada badan, ada roh bergabung, dia dah bukan saja badan, dia bukan saja roh. Masalah orang agama, dia masih fokus kepada hanya hati, hanya rohani. Kan seperti yang Puan Anita kata tadi, kita kena pandang isu ni sebagai satu perkara yang menyeluruh. Kalau dia tak fokus hanya kepada hati pula, ada isu lain, isu jin. Isu jin, isu sihir. Kami bukan nak kata tak ada benda ni. Ada. Tetapi mungkin percentage dia sangat-sangat rendah sebenarnya. Genuine cases ataupun cases yang benar-benar tulen. Dan kadang-kadang jin ni dia jadi punching bag tau. Dia jadi punching bag ataupun dia jadi escape route. Tempat kita cabut lari untuk muhasabah diri. Ada orang dia ada masalah yang tersembunyi dengan suami, kan, masalah silam dan sebagainya. Datang seorang ustaz yang mungkin tidak ada kepakaran tentang masalah mental ni, dia kata awak ada jin. Selama 15-10 tahun dia sibuk dengan nak merawat jin tu. Akhirnya tidak mendapat rawatan yang sebenarnya. Dan jin ni dia menjadi satu escape route supaya dia tidak perlu muhasabah dan tak perlu memperbaiki kehidupan dia. Tak perlu cari rawatan. Ini bahayanya. Bahayanya apabila kita memberikan diagnosis terus kepada sihir dan terus kepada jin. Jadi para perawat Islam, ahli psikologi Islam, sekretaris Islam, kita perlukan satu kayuko yang jelas sebenarnya untuk kita filter yang mana satu gangguan jin, yang mana satu adalah sihir, yang mana satu adalah gangguan mental. Kan, kalau perlu KKM perlu keluarkan garis pandu ini, kan, sebab kita ada banyak perawat di luar sana, ada banyak peruqyah, kan. Lepas tu ada pula yang half-half ilmu dia, kan, half ke sini half ke situ, ada yang tak clear. Ada pula yang tolak terus jin dan sihir ini. Jadi di sini ada sedikit kekeliruan. Jadi permintaan saya adalah kita pandang secara menyeluruh dan jangan cepat-cepat dan mudah-mudah untuk kita menyalahkan alam ghaib, sedangkan mungkin penjelasan dia ada pada alam zahir. Allahu a'lam.
Itu dia. Betul juga tu Ustaz. Bila kita terus menyalahkan external factor, kita tidak akan muhasabah diri. Kesalahan kita ataupun mungkin sakit itu datang dari diri kita sendiri kan. Okey. Alright, kejap lagi bersama dengan Puan Anita kembali. Kenapa stigma? Apa punca stigma dan diskriminasi ini masih menebal dalam masyarakat kita? Kurang ilmu ke? Apa ke? Dan sebagainya. Kejap je lagi, okey? Kita layan dulu Hijrah. Terus bersama dengan kami di Zayan, destinasi nasyid anda. Kesejukan dan ketakutan, rasanya di balik kegelisahan, mengiringi suatu perjalanan, meninggalkan kota penuh kegelapan, menuju ke kota cahaya kebenaran. Hijrah yang agung, pengorbanan insan tak ternilai, harga kepayahan, kesusahan, menempuh dugaan dan rintangan dalam kehidupan. Mereka tak punya apa, harta
Zayan 10.3 bertemankan Sislin Arifin. Usrah Jiwa. Masih lagi Zayan X Miasa, sebuah NGO yang memperjuangkan pejuang-pejuang penyakit kesihatan mental bersama dengan presidennya sendiri Puan Anita dan juga Vice President 2 Ustaz Muhammad Noor Derus. Hari ini kita bercakap mengenai stigma, benda yang masih lagi menebal dalam masyarakat Malaysia kita. Okey, sebenarnya kan Puan Anita, kenapa stigma dengan diskriminasi dalam penyakit mental ni masih menebal? Apa punca dia? Okey. Saya rasa kalau kita nak cakap pasal stigma dan diskriminasi hari ini, tahap literasi kesihatan mental masyarakat Malaysia secara umum dah pun meningkat. Dan ini dibantu disebabkan oleh pandemik COVID-19, sudah tentulah. Sebab banyak daripada kita bergelut dengan isu kesihatan mental, dan kemudian apabila pandemik berlaku, faktor-faktor penyumbang hadir, faktor-faktor risiko bertambah dan sebagainya. Jadi hari ini ramai individu ataupun masyarakat kita yang ada penyakit mental. Jadi disebabkan oleh itu literasi pun dah bertambah. Tetapi saya rasa yang penting di sini adalah mungkin kita ni ada sifat kurang mendengar, cepat menghukum, tetapi kurang ilmu. Betul. Terutamanya kita boleh lihat netizen sendirilah. Kalau ada sesuatu berlaku je terus macam-macam komen-komen yang dipaparkan, dinyatakan dan sebagainya, tanpa kita betul-betul menyelidik dahulu tentang kisah sebenarnya di sebalik kejadian itu, kenapa, apa yang berlaku sebenarnya. Jadi bagi saya yang pertama sekali adalah kita perlu ada sifat yang terbuka, terutamanya kalau kita kurang memahami tentang sesuatu topik, dan dalam konteks ni kesihatan mental lah. Sebab macam saya katakan tadi, Lin, kalau Lin melihat saya ataupun orang lain melihat Lin secara luaran fasad, kita tak nampak orang tu ada penyakit mental. Betul. Jadi cabaran kita ni tak serta-merta dapat dilihatkan dengan mata kasar. Kemudian kita dah pernah normal dulu, jadi kita tahu bahawa penyakit mental ni bukan sesuatu yang mudah digapai oleh minda normal. Betul? Jadi sudah tentu kalau kita tidak berinteraksi dengan individu tersebut, kita tidak menimba ilmu, kita tidak bertanya, kita tidak ada sifat keterbukaan, macam mana kita nak mengurangkan stigma, macam mana kita nak memahami? Betul? Jadi kita perlu datang daripada satu sifat macam saya katakan tadi. Bila kita terbuka ni, maknanya perlu hadir apa? Saya tidak tahu, saya tidak faham, saya tidak faham kesemuanya, saya tidak tahu kesemuanya. Jadi bila kita datang daripada this mindset dan kemudian sifat empathy dan kasih sayang, daripada situlah kita boleh bermulanya pembelajaran. Dan macam Ustaz katakan tadi, berdasarkan ilmu, berpaksikan ilmu. Tetapi ini bukan budaya yang hadir bila kita bercakap tentang penyakit mental. Benda lain mungkin budaya ilmu tu lebih, tapi penyakit mental ni stigma dia lagi tinggi. Kita lebih judge, orang kata. Dan sebab tu kan, Lin, bahaya dia, saya tadi lupa nak cakap, adalah bila kita lambatkan mendapatkan bantuan rawatan, kita pun malu, masyarakat menganggap kita gila dan sebagainya. Ini menjadikan kita penyakit berulang, simptom berulang, tak boleh nak bekerja, ahli keluarga meninggal dunia, akhirnya kita berada di mana? Di gelandangan. Mungkin dipenjarakan. Sebab yalah, penyakit dan mudarat mungkin cederakan orang lain, mungkin cederakan diri sendiri, kemudian mungkin berakhir di institusi kesihatan mental, tak tahu berapa lama pula duduk di sana. Jadi Lin boleh bayangkan tak bagaimana sebenarnya. Sebab tu saya kata, saya selalu katakan ini, tak ada yang lebih teruk sebenarnya daripada individu yang berada di gelandangan yang hidup dengan penyakit mental, Lin. Ini dah paling teruk sebenarnya, sebab tak ada orang, mereka terus disisihkan, ditinggalkan, tak ada orang ingat kepada mereka dah. Dan sebab itu salah satu usaha Miasa adalah kita mengadakan outreach kepada rakan-rakan seperjuangan kami di gelandangan, memberikan mereka peluang supaya dapat kembali semula ke pangkuan masyarakat, boleh bekerja, boleh menjalankan hidup yang berkualiti dan boleh sembuh dengan efektif. Jadi inilah sebenarnya kenapa masih menebal sebenarnya stigma di dalam masyarakat kita hari ini. Itu dia kan. Betul lah. Sifat keterbukaan itu yang mungkin tak ramai yang ada. Betul. Tak ramai yang cakna. Mungkin takut juga nak bertanya, mungkin takut juga tersalah cakap kan. Banyak takut-takut lah kita ni mungkin. Betul, banyak takut sebenarnya. Okey, right, kejap lagi bersama dengan Ustaz, kita bercakap mengenai Muslim ni kan, apa peranan kita dalam kita nak peranan kita sebagai seorang Muslim ni, apa yang boleh kita bantu kepada sesiapa saja pejuang yang tengah bergelut dengan keadaan penyakit kesihatan mental ni. Kejap je lagi. Okey, terus bersama dengan kami di Zayan, destinasi nasyid anda. Anda ingin dengar perkongsian Sembang Sirah? Ingin dapatkan info Riadah Syariah? Atau ada sebarang pertanyaan untuk Ustaz jawab? Semuanya ada di H&H Petang Zayan bersama Hazwan dan Hadari. Setiap